Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi, amma ba'd. Ashabul Sa'adah, tuan-tuan imam, Ashabul Fadilah, nazir dan ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Kiram, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita diberi peluang untuk meneruskan pengajian yang dipandu oleh sebuah karya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, atau lebih dikenali dengan panggilan Dr. Maza. Sebuah buku yang bertajuk Membela Islam, Tanggungjawab dan Disiplin. Kita sudah sampai pada muka surat yang ke-22 yang merupakan penutup kepada perbincangan kita bulan lepas, iaitu tidak boleh menuduh seseorang itu telah kufur, atau tidak boleh menuduh seseorang itu batal dua kalimah syahadahnya, melainkan dihadapkan mereka itu kepada satu badan yang mendengar penjelasan daripada mereka berhubung kedudukan, kepercayaan dan keyakinan mereka. Maksudnya kita tak boleh kata hang ni dah kafir, kita tak boleh kata hang ni dah batal dua kalimah syahadah, kecuali kita kena dengar penjelasan daripada dia berhubung keyakinan dia dan kepercayaan dia. Tajuk itu ditutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis bernombor 1941. Hadis yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus aku, iaitu Abu Marsad dan juga Az-Zubair. Tujuan Rasulullah SAW memilih Abu Marsad dan Az-Zubair ni kerana kulluna faris, kerana pada zaman itu antara penunggang kuda yang paling pantas adalah dua orang ni, iaitu Abu Marsad dan juga Az-Zubair. Tujuan kenapa Rasulullah hantar penunggang kuda yang paling pantas ini, kerana untuk memintas seorang ahli Badar yang sedang melakukan satu perkara yang agak bertentangan dengan kemahuan dan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Pergilah kamu semua sehingga sampai ke Raudah, sampai ke Raudah Khakh." Itu Raudah Khakh, nama tempat tu. Saya baca terjemahan senang sikit, cepat sikit, kerana saya nak sentuh tentang musibah sikit. Jadi dia ada lafaz Arab, kita baca Melayu, terjemahan senang.
sesungguhnya di sana ada seorang wanita dari kalangan musyrikin. Dia membawa bersamanya surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Ini. Maka kami pun mengejarnya. Dia menaiki unta seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata kepadanya, yakni kepada wanita tersebut, wanita seorang musyrik, serahkan surat. Dia menjawab, kami tidak membawa sebarang surat. Maka kami pun mendudukkan dan memeriksa wanita itu, namun tidak jumpa sebarang surat. Kami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Sama ada engkau keluarkan surat tersebut atau kami akan telanjangkan kamu. Itu. Jadi bila mana dua orang sahabat ni berjaya memintas wanita ni, maka dua orang sahabat ni telah memaksa wanita tersebut supaya menyerahkan surat itu. Surat yang telah dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Oleh kerana wanita tu enggan untuk menyerahkan surat tersebut, maka dua orang sahabat ni telah menggunakan pendekatan mengerasi wanita itu, pendekatan keras ke atas wanita itu dengan berkata, kalau hang tak serah surat tu, kami bogilkan kamu, kami telanjangkan kamu. Itu. Lalu wanita ni oleh kerana sahabat ni telah mengeluarkan perkataan sedemikian, dia takut, dia serah surat tu. Ini pun teknik juga tu. Teknik juga tu. Kalau tak mengaji cerdik, abah tak beli basikal tu. Tu teknik juga tu. Kalau esok abah nak test bacaan kamu dalam sembahyang, misal contoh, kalau okey, abah belikan kamu sejadah sejadah baru untuk kamu. Masam anak kita. Tapi kalau abah belikan kamu PlayStation yang terbaru, yang terkini, kelopak nak lala juga. Syarat dia kena baca bacaan salat betul, mengikut apa yang telah abah ajak dulu. Tu tak apa. Itu pun teknik juga tu. Kadang budak-budak Allah ni, ada orang kata itu macam rasuah, dia kata. Ada orang kata dah, di zaman Rasulullah berlaku macam tu. Tujuan untuk menarik minat kanak-kanak supaya seronok dan suka dengan agama. Berlaku pada zaman Nabi SAW untuk tarik minat kanak-kanak supaya berpuasa. Supaya berpuasa. Lalu dijanjikan pada mereka, kalau puasa nanti abah beli barang mainan, misal contoh. Itu berlaku di zaman Nabi. Maka tak ada salah. Itu bukan rasuah, tu didikan untuk menyukakan mereka. Budak-budak tuan-tuan, hari raya tak sunnah pun pergi kutip duit, bagi duit ni. Hari raya yang kita duk pergi rumah orang, yang kita duk bagi duit kat budak-budak tu, tak sunnah pun. Tapi oleh kerana hari raya ni salah satu faktor untuk menyukakan anak-anak kita, kita bersedekah hari tu. Kita bagi duit raya ke anak-anak kita, padahal tak ada tuntutan pun. Tapi oleh kerana itu adat kita, cara kita nak sukakan anak-anak kita dalam perayaan ini, maka tak ada salah lah. Niat kita pun nak bersedekah kepada mereka. Nampak? Pemerintah pun boleh guna kaedah yang sama juga. Pemerintah boleh juga. Kalau rakyat hidup dalam keadaan aman damai, bagi subsidi lebih sikit, tak apa, boleh juga. Jangan kurangkan subsidi, itu tak boleh. Lalu wanita ni menyerahkan surat dia kepada sahabat itu. Lalu kami terus membawa surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kata Umar,
wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, yakni Hatib bin Abi Balta'ah, telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Biarkan aku pancung kepalanya. Sayyidina Umar bila dengar pengkhianatan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ni, kerana dia tulis surat nak minta pertolongan daripada orang kafir Quraisy, kerana dia sangka kalau dia duduk dengan Islam tak apa nak selamat keadaan dia. Dia sangka kalau bersama dengan Islam hidup dia tak mewah. Dia sangka bila dia duduk bersama berjuang Islam bersama dengan Nabi, dia sangka hidup dia takkan senang seperti orang lain. Dia sangka macam tu. Dia minta bantuan, pertolongan daripada kafir Quraisy supaya harta benda dia, kedudukan dia tidak diganggu oleh kafir Quraisy. Jadi Sayyidina Umar ni dia marah bukan kerana Abi Hatib ni lebih banyak harta daripada dia, tak. Sayyidina Umar marah kerana dia menyangka bahawa Hatib bin Abi Balta'ah telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Baginda bersabda kepada Hatib, apa yang mendorong tindakanmu? Jadi oleh kerana itu Rasulullah panggil Hatib untuk mendengar penjelasan daripada dia di atas tindakan dia. Kata Hatib, demi Allah, bukan aku tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku ingin mendapatkan bantuan daripada kaum Quraisy, yakni kafir Quraisy. Itu. Dengannya Allah akan menyelamatkan keluarga dan hartaku. Dia sangka macam tu. Dia sangka dengan kekuatan, kehebatan kafir Quraisy ni, dia sangka hidup dia lebih selamat berbanding bersama dengan Islam. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabatmu yang tidak mempunyai kaum kerabat. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabatmu yang tidak mempunyai kaum kerabat di sana, di mana dengannya Allah selamatkan keluarga dan hartanya. Jadi dia mengeluh depan Nabi, kalau aku tak minta tolong kafir Quraisy ni, barangkali kepentingan aku akan terjejas. Macam tu. Kalau aku bersama dengan Nabi, kepentingan aku terjejas. Kalau bersama dengan kafir Quraisy, insya-Allah kepentingan aku tidak akan terjejas. Sopalah ni lah. Tuan-tuan boleh buat tafsiran sendirilah. Sabda baginda, dia benar. Janganlah kamu berkata kepadanya melainkan yang baik. Maksudnya Hatib bin Abi Balta'ah ni dia tidak mendakwa bahawa dia hendak bersama dengan pegangan musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy. Maksudnya dia tulis surat tu bukan pasal dia nak masuk agama tu. Tujuan dia nak minta bantuan itu saja, supaya dia selamat, kepentingan dia selamat. Bukan tujuan nak sokong nak sokong kejahatan, kemungkaran, kekufuran yang dibuat, yang dilakukan oleh kumpulan itu. Maka Rasulullah kata dia benar. Janganlah kamu berkata kepadanya melainkan yang baik. Jadi jangan kata dia ni munafik, jangan kata dia pengkhianat, jangan kata dia kafir. Dia masih muslim, masih muslim. Umar berkata, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Biar aku pancung kepalanya. Umar tak puas hati lagi. Pandangan Umar, dia tetap telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan juga orang mukmin. Maknanya dia ni tak boleh biar hidup ni. Kena pancung kepala dia. Bukankah dia di kalangan, baginda bersabda,
bukankah dia di kalangan anggota perang Badar? Sabdanya lagi, mudah-mudahan Allah melihat pada ahli perang Badar dan berfirman, buatlah apa yang kamu suka, sesungguhnya telah dijamin untuk kamu syurga, atau aku telah ampuni kamu semua. Maka menangislah Umar seraya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membabitkan ahli Badar. Kita ni peristiwa di akhir zaman. Suasana pada masa sekarang yang melakukan bukan ahli Badar, ahli lepak di kedai kopi. Ya, bercakap merapu merepang tentang Islam, memburukkan Islam, memandang hina terhadap acara amalan yang dianjurkan oleh Islam. Ya, membabitkan ahli-ahli berpendidikan, bukan ahli Badar, ahli mengaji, ahli ilmu, yang dia rasa dia cerdik lebih, akal dia pintar lebih, dia rasa Al-Quran tu perlu duduk di bawah pemikiran dia. Yang kalau kita baca tentang Islam liberal, salah satu daripada unsur yang menguatkan Islam liberal adalah aliran rasionalisme. Dia nampak Islam ni perlu dibaca dengan logik akal. Kalau kita baca ajaran Islam dengan logik akal boleh terima, itulah Islam. Kalau logik akal tak boleh terima, itu bukan Islam. Seperti hukum hudud, tak boleh dibaca dengan akal logik. Dia baca hukum hudud ni khusus untuk orang Melayu, dia kata. Orang Cina terlepas. Macam mana dia boleh baca macam tu? Padahal hukuman ni untuk orang Islam. Tak kira lah dia Melayu ke, Cina ke, India ke, Bugis ke, Kadazan ke, Iban ke, dia Muslim, dia tertakluk kepada hukuman itu jika dia bersalah. Jika dia tak bersalah, dia nak hirau, nak takut buat apa? Yang dia takut gerun ni pasal dia rasa memang dia banyak masalah. Itulah. Dan kalau kita semak dalam kitab Bible pun sendiri tuan-tuan, kalau rajin baca kitab Bible, dalam kitab Bible bagi agama Kristian, dia pun kena reti juga. Sebab tu kita kata ada Kristian, ada Muslim baik, ada Kristian baik, ada Muslim teruk, ada Kristian teruk. Ya, ada Muslim tapi dedah aurat, ada Muslim tapi cakap bohong, ada Muslim tapi tak patuh syariat, abaikan syariat. Muslim dia, tapi dia bukan Muslim yang baik. Muslim yang baik itu orang yang patuh pada syariat, tinggal larangan Allah. Kristian sama juga, ada penganut Kristian, dia pakai menjolok mata, padahal dalam kitab Bible dia minta supaya setiap penganut berpakaian sopan. Sopan apa? Pakai seluar macam seluar penda tu. Dia pakai seluar 3 suku macam seluar penda tu, seluar penda. Orang utara kata seluar mengingkang-ingkang. Kalau kita tanya aja, kita Kristian bukan, bodoh dia. Ya. Dalam kitab Bible ada disentuh tentang hukuman rejam kepada pesalah zina yang sudah berkahwin. Dalam kitab Bible ada disentuh berkenaan dengan potong tangan bagi pencuri. Hampa tak baca ke? Lim Guang Eng tak baca ke? Lim Kit Siang tak baca ke? Sebut nama tu malam ni geram sungguh. Tak. Kalau Kristian boleh petikai benda ni, kita jangan duduk diam. Kita pun kena lawan juga golongan Muslim yang menentang ni. Hampa tak baca Quran ke? Yang mengaku Muslim tapi menentang pelaksanaan hukum Allah ni, hampa tak baca Quran ke? Tak semak sunnah, tak semak hadis Nabi ke? Tak belek ke tentang perkara ni?
Kenapa hampa terlalu jijik melihat hukum Allah ni? Sampai ada yang berucap kata bala yang melanda, banjir besar yang melanda pantai timur khususnya Kelantan itu bala dari Allah kerana usaha mereka untuk melaksanakan hukum Allah. Kalau bercakap ni orang bukan Islam, boleh tahan lagi pasal dia bukan Islam. Yang bercakap ni Muslim, mengaku Islam, ucap 2 kalimah syahadah, semayang tunggu terbalik hari Jumaat lah kot. Tuan-tuan, begitu pandangan mereka terhadap hukum Allah Jalla wa'ala. Tak reti, diam. Tak faham, tanya orang lebih arif daripada kita. Senang. Ustaz-ustaz pun ada juga yang terlampau kontra dengan pelaksanaan hukum Allah ni. Sokonglah ini hukum Allah. Sebarang teknikal tu kita boleh, kita banyak apa? Cerdik pandai tuan-tuan, kita banyak. Brunei boleh buat, pasal apa kita tak boleh buat? Cerdik bijak dalam negara kita lebih banyak daripada cerdik bijak di Brunei. Pasal apa kita tak boleh buat? InsyaAllah kita sokong satu parti. Dah. Lihatlah bagaimana baginda masih bertoleransi dengan keadaan terdesak yang dihadapi oleh Hatib. Baginda tidak terus menghukum sebelum mengetahui keadaannya. Sikap umpama itulah yang dilakukan oleh baginda dalam kes-kes lain. Maksudnya kita pun nak kena ada sikap yang sama. Kita dengar dulu penjelasan daripada dia. Kalau penjelasan tu tidak sebagaimana yang kita dengar atau yang didakwa, maka kita tak boleh menjatuhkan hukum ke atas dia seperti yang kita sebut tadi. Itu kaedah dia. Kerana bukan senang-senang. Mungkin kadang-kadang orang marah kan, dia cakap ikut suka hati dia. Mungkin kadang-kadang orang tak hati, dia cakap ikut suka hati dia. Jadi bila kita buat pertemuan dengan dia, bertemu mata dengan dia, dengar penjelasan daripada dia, memang dia kata dia salah, dia tarik balik dan sebagainya, itu tak apa. Tapi yang tak tarik balik ni macam mana? Allahu Akbar, wallahu a'lam. Jadi kita sambung kuliah kita ni, kuliah buku ni, Membela Islam ni, pada bab tidak menimbang kemaslahatan dan kerosakan. InsyaAllah. Saya nak sentuh sikit pasal banjir ni, pasal musibah ni. Ustaz-ustaz kita ada sentuh juga, tapi saya pun nak sentuh juga. Biasanya bila kita ni ditimpa musibah ni, tak kira lah musibah apa pun, banjir besar ke, musibah ni kalau kita belek dalam kamus lisanul Arab, dia memberi maksud sesuatu yang kita tak suka berlaku pada kita, sesuatu yang kita benci terjadi pada kita, itu musibah. Kita tak suka, musibah. Anak kita meninggal, musibah. Tanam-tanaman kita rosak, musibah. Kita tak suka jadi macam tu, itu musibah. Kita sakit, itu pun musibah. Kita tak suka kita ditimpa kesakitan, itu musibah. Itu musibah. Tapi sekarang ni yang kita nak fokus ni, musibah banjir besar ni. Ni. Pasal biasanya bila kita dilanda, ditimpa musibah ni, biasanya kita akan sangka itu satu keburukan pada kita. Musibah yang melanda kita ni satu keburukan pada kita. Padahal Allah tak kata begitu. Padahal Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu benci itu, yang kamu tak suka tu, yang kamu sangka buruk, tak memberi kebaikan tu, yang kamu sangka begitu, barangkali ia akan memberi kebaikan pada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali kamu sangka sesuatu yang buruk itu, barangkali kamu sangka sesuatu yang baik itu buruk bagi kamu. Kamu sangka benda itu baik bagi kamu, sebenarnya dia buruk bagi kamu. Kalau ikut sangkaan, begitulah kita. Kalau ikut sangkaan kita, apa-apa kejadian yang berlaku ke atas kita, kalau kita mengikut sangkaan kita, begitulah. Setiap perkara buruk
tidak memberi kebaikan pada kita. Setiap perkara yang baik akan memberi kebaikan pada kita. Itu sangkaan kita. Kata Allah tidak begitu. Barangkali sesuatu yang kamu benci, yang kamu tak suka tu, barangkali akan memberi kebaikan pada kamu. Barangkali sesuatu, boleh jadi sesuatu yang baik itu, yang kamu suka tu, akan memberi keburukan kepada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang kamu tidak tahu. Ini akidah kita. Inilah keyakinan kita. Apa-apa musibah yang melanda kita, mesti ada kebaikan, walaupun ia tidak memberi kebaikan kepada kita. Ini satu. Yang kedua, tuan-tuan, ada orang dia kata musibah ni sebagai balasan Allah ke atas orang yang buat dosa. Betul tak tu? Cuma nak kena perhabis ayat tu. Dosa yang dibuat oleh siapa? Ayat tu tak habis tu. Takkan kita nak kata musibah banjir besar tu Allah Ta'ala datangkan untuk membalas dan mengazab manusia yang menjadi mangsa kepada ujian itu. Tak boleh, kerana semua mangsa, tak semua musyrik. Mangsa-mangsa musibah ni bukan semuanya musyrik. Ada yang saleh, ada yang mukmin. Islam tak melihat mangsa musibah ni dalam bentuk yang sama. Orang yang buat dosa, yang buat salah, yang buat dosa, terutama orang yang buat jahat ni, bila mana Allah Ta'ala datangkan musibah, itu sebagai balasan dan azab kepada dia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 51, fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'ajizin. Lalu mereka ditimpa musibah disebabkan perbuatan jahat yang mereka lakukan, dan orang-orang yang zalim di antara golongan ini, begitu juga orang-orang musyrik, mereka juga ditimpa akibat perbuatan buruk atau jahat yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Jadi bagi orang yang melakukan syirik, cenderung kepada kekufuran, terlibat dengan munkar dan maksiat, dalam hidup ni buat maksiat, buat munkar, bila Allah Ta'ala timpakan musibah untuk dia, itu merupakan balasan Allah ke atas dia, sebagai satu peringatan kepada dia, agar dia sedar, agar dia bertaubat di atas dosa yang telah dia buat. Maupun bagi orang mukmin, itu bukan balasan ke atas mereka, sebaliknya sebagai satu rahmat kepada orang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallazi nafsi biyadihi la yusibul mu'mina hammun wala huznun wala nasabun hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu anhu biha min khatayah. Demi sesungguhnya aku di dalam genggaman dia, yakni dalam kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Jadi kita nak kena faham ni, kita ni dikuasai Allah, bukan dikuasai oleh orang tu, oleh orang ni, parti tu, parti ni, pemerintah. Bukan. Kita ni dikuasai oleh Allah. La yusibul mu'mina, tidak akan ditimpa musibah ke atas seseorang mukmin itu akan duka cita, kesedihan, keperitan, bebanan, kepenatan, menanggung bebanan, sehingga mereka perit menanggung bebanan itu, tertekan menanggung bebanan itu, habis harta benda rosak, putus perhubungan mereka, rosak premis perniagaan mereka, hilang pendapatan mereka. Mereka menanggung ujian itu dengan penuh keperitan dan kesedihan. Illa kafarallahu anhu biha min khataya. Mereka tidak akan diberikan oleh Allah, melainkan
kaffarallahu anhu biha khataya. Malaikat dihapuskan, Allah akan menghapuskan segala dosa yang telah mereka lakukan. Kafarah maknanya Allah Ta'ala akan hapuskan semua apa yang telah mereka buat sebelum daripada ni. Kafarah tu kalau kita lihat kamus, itu satu rahmat kepada Allah, rahmat dari Allah, daripada Allah kepada orang mukmin. Kafarah itu rahmat daripada Allah kepada orang mukmin. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kepada orang mukmin. Dia tak ada kepada orang lain. Sebab tu bila kita nak habis, bila kita nak tutup majlis, kita baca tasbih kafarah. Kita nak tebus, nak hapus dosa kita. Ya, tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, begitu juga orang yang membantu mereka. Tuan-tuan, ya, kita tak dilanda musibah tu. Saya di Perlis hari Rabu baru ni, kemarin hari Rabu, dua kawasan dah naik air. Di Perlis selalu banjir. Ya. Ada orang kata tak macam Kelantan, betul lah, tak macam Kelantan. Teruk Kelantan kali ni, teruk Terengganu teruk, lebih teruk kuat Kelantan lah. Kuantan pun teruk, Kuantan Pahang teruk. Saya 16 hari bulan tu saya bertolak dari Ratau Panjang. Selepas Kuala Dua saya gerak sampai dekat Jeli tengah hari dah, kat petang sikit, Dabung tu dah naik air dah, air dah naik dah. Ya, malam tu terus dapat maklumat dengan kawan, rumah dah masuk air dah. Hari ni subhanallah, kita pun tak dapat nak gambarkan keadaan itu. Rakan-rakan kita yang ke sana, yang berpeluang ke sana, melaporkan pada kita keadaan sebenar di sana. Ada perkampungan yang 26 jam terkepung dengan air banjir ni sedalam tinggi bahu. Pasukan keselamatan tak sampai lagi, bomba tak ada lagi, polis tak ada, gerakan am tak ada, tentera jauh sekali. Ya, yang sampai dulu Uni Aman. Tuan-tuan, bukan kita nak angkat pasukan ini, tapi itulah hakikatnya. 2 tahun lepas Perlis dilanda banjir besar. 2 tahun lepas Perlis dilanda banjir besar. Kawasan paling teruk, tinggi apu ekor ni. Ya, ketika air pasang bertembung tu, rumah saya pun naik dekat lutut. Takat lutut, orang kata biasalah takat lutut. Jangan naik takat buku lali pun tak sangka dah. Tambah dekat lutut ni, tambah dekat bahu ni, tambah apa tu kan. Ada kampung 18 jam terkepung dengan air banjir ni, tak ada bantuan lagi. 28 jam terkepung, tak ada bantuan lagi. Bomba tak datang lagi. Plastik biru tak sampai lagi. Ya, tak sampai lagi. Gerakan am tak sampai lagi. Yang sampai Uni Amal, saya tak nak sebut Uni Amal kawasan mana, dia sampai dulu. Saya masih ingat Uni Amal satu kawasan ni sampai dulu, bawa lori penuh dengan beras, penuh dengan makanan ringan, air bersih, nak beri bantuan segera pada mangsa banjir. Kereta tak boleh masuk, 4x4 pun tak boleh masuk. Yang boleh masuk lori tanah tu, lori tanah yang tinggi tu, yang kepala congak tu, hak tu boleh masuk. Ya, bawa kita ronda bagi bantuan. Saya 2 hari banjir datang Lembah Kelang, rayu bantuan. Nak rayu bantuan, kita dapat 21,000 kilo beras. Kita dapat 21,000 kilo beras. Banyak tu. Ya, ada bagi nilai, ada bagi beras. Ya, semua 21,000 lebih kilo beras. Kalau sekilo jatuh RM25, RM2.5, 10 kilo RM25. Ada kita masuk satu kampung, kampung Siang, ada rumah ibadat Buddhis dalam tu. Ya,
Kita nak bagi ayak bersih kat dia, dia kata tak payah ni, kita tolong selamat ni, tenggelam dah ni. Dia punya tokong dia. Nah, ayak kat hidung dah lemah dah dia kata. Kan tokong dia duduk sila tu, Tuhan dia duduk sila tu, berat bukan main. Dia kata tolong selamatlah ni, ayak kena hidung ni lemah dah. Dia kata kita lah usung berhala dia tu, usung naik lori. Ya, bukan sekadar nak bantu, tolong lagi. Bukan kata orang ngan berhala-berhala dah kita angkut, bawa naik atas lori, lemah dah, kesian kat dia. Dia minta rayuan kat kita. Ya. Tuan-tuan bayanglah 18 jam, tak usah kata 18 jam, 2 jam tak jumpa ayak. Tuan-tuan tidur 2 jam, tidur 2 jam, bangkit daripada tidur selama 2 jam, tuan-tuan cari apa? Cari buku. Terkejut kita dengar, saya selepas tidur 2 jam mencari buku. Bohong. Orang utara kata cari ayak hangat, cari ayak kopi, cari ayak teh, betul tak? Cari makan minum. Dahaga ni, lapar ni. Tuan-tuan bayanglah terperangkap selama 18 jam. Elektrik tak ada. Ayak pipe tak boleh buka, ada tenggelam. Takkan nak minum ayak banjir. Ada orang minum ayak bah, tuan-tuan. Yang televisyen duk pesan jangan minum ayak bah. Macam mana tak minum 18 jam terkepung. Allahu Rabbi. Tu kita puji rakan-rakan kita, NGO cepat, pantas mereka dalam menghulurkan bantuan. Tadi saya dipahamkan sebuah masjid di Shah Alam, Seksyen 24, satu kontena baju nak dihantar ke sana. Tapi kita harap sangatlah nak hantar, jangan jadi macam longgokkan baju tak boleh dipakai. Kita ni mentang-mentang orang nak minta baju terpakai, kita ambil habis hak tak boleh pakai pun kita bagi. Pasal nak kosongkan almari. Ini apa pasal ni? Nampak sangat kita ni. Nampak? Nak kata apa tu? Pada Quran kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, tak sampai lagi tahap kebajikan kamu sehinggalah kamu boleh beri sesuatu yang kamu suka. Kita bukan beri yang kita suka, kita beri sesuatu yang kita ada tu. Hak yang kita ada kita bagi, bukan hak kita suka. Contohlah kita naik kereta baru ni. Nak kereta baru orang minta. Boleh minta kereta baru ni. Boleh selepas 20 tahun. Lepas 20 tahun main ambil. Dah tak boleh lah. Rasulullah bagi yang dia suka. Pakai baju cantik. Orang minta, buka bagi terus. Kita hang gila dia minta baju orang. Orang duk pakai lagi, aku nak pakai apa? Subhanallah, nampak? Beza kita tu. Dalam surah Al-Insan ada ayat yang Allah Ta'ala cerita, ada orang bila dia nak bagi, dia mengharapkan penghargaan. Ni saya nak minta derma kat saya ni, sekian-sekian banyak ni, apa yang saya dapat. Orang mukmin tak betul, wala jaza wala syukura. Dia tak mengharapkan penghargaan, dan tak perlu pun pada terima kasih, tak ucap terima kasih pun tak apa. Ya. Kerana sahabat itu mengharapkan sesuatu daripada kita. Allah. Ya. Lah giliran mereka, satu masa nanti giliran kita pula. Tak mustahil, tuan-tuan. Tak mustahil. Besok mana tahu Rawang ni menerima giliran seperti mangsa banjir di Pantai Timur pula. Kita tak tahu. Dulu siapa jangka kediapan mewah di TTDI Jaya, siapa sangka satu ketika boleh banjir besar. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan ujian pada mereka. Di TTDI Jaya satu ketika pernah banjir sampai ke satu tahap hapus rumah tingkat bawah. Ya. Siapa sangka? Jadi sekarang ni sahabat rakan kita mengharapkan bantuan kita, sokongan kita. Saya harap sangatlah pihak masjid terutama ada tindakan itu. Dah ada dah? Belum lagi.
Tak apa, malam ni kita lancar insya-Allah. Ya. Kita dah lancar semalam dalam kuliah kita. Uni Amal kawasan Kelang mengharapkan sumbangan daripada ustaz-ustaz ni supaya saya tak boleh pergi, saya banyak komitmen. Jadi ustaz-ustaz kita yang terlibat dengan Uni Amal, insya-Allah besok, lusa dan tolak sampai ke Isnin akan terus pergi ke Pantai Timur untuk menghulurkan sumbangan. Jadi insya-Allah semalam kita dah lancar. Saya dah hantar dalam WhatsApp kawan-kawan, sahabat-sahabat tentang iklan itu. Kita lancar semalam di Surah Al-Hidayah, Bandar Sarjana Putra, Kuala Langat. Kuala Langat. Bandar Sarjana Putra, Sarjana Utama Sungai Buloh. Sarjana Putra ni Kuala Langat, dia dekat dengan Putra Hai. Ya. Kita lancar semalam, alhamdulillah kutipan semalam taklah banyak, tapi itu permulaan. RM683. InsyaAllah malam ni pun kita nak lancarkan tabung derma masa banjir. Nanti sahabat kita akan hampa sejadah di sebelah tabung madrasah yang nak saya bina tu. Kalau ikut kepentingan saya, memang menjejaskan kepentingan saya. Ya. Tapi oleh kerana kita nak kena utamakan perkara yang lebih utama ketika ini, itu penting kita nak kena apa? Belajar tentang fiqh aulawiyat tu. Jadi insya-Allah nanti sahabat kita akan hampas sejadah sebelah tabung tu. Itu derma kilat untuk masa banjir. Siapa nak sumbang untuk sekolah, pembinaan sekolah, masuk dalam tabung. Siapa nak sumbang untuk banjir, letak atas sejadah tu. Kalau siapa lupa-lupa bawa duit, bukan buat lupa bawa duit, boleh pergi balik ambil, insya-Allah. Atau boleh masuk dalam akaun. Kita sediakan nombor akaun. Bagi nombor telefon dekat tuan-tuan dekat saya, nombor telefon saya ada dari salah panduan tu. Ambil, hantar nombor telefon, nanti saya WhatsApp pada tuan-tuan satu risalah memudahkan tuan-tuan untuk bank in ke dalam akaun itu, dan maklumkan pada saya berapa jumlah yang telah tuan-tuan masukkan dalam akaun tu. RM10 pun tak apa. InsyaAllah kalau kita semua menyumbang, insyaAllah setakat sekarang sudah mencecah RM1,080 setakat sekarang. Ya. Dah banyak dah. Kita target insya-Allah 5,000. Kita ada 10 orang ustaz. Jadi maksudnya setiap ustaz diharap dapat kumpulkan sehingga Isnin ini sebanyak 5,000 seorang. Jadi kalau 10 orang ustaz dah RM50,000. Jadi kita lancar di setiap kuliah ceramah kita di masjid-masjid surau supaya insya-Allah tuan-tuan dapat menyumbang kepada mangsa banjir kita insya-Allah. Walaupun kita tak boleh bagi banyak, tapi kita boleh bantu mereka apa yang kita ada insya-Allah. Jadi kita ucap tahniah pada masjid section 24 tadi. Satu kontena baju diderma disumbangkan oleh sahabat-sahabat kita di sekeliling itu untuk dibawa kepada masa banjir. Tuan bayang sajalah, kain baju musnah, peralatan musnah. Sekali dipahamkan ada satu pertubuhan ni telah membeli 800 periuk nasi. 800 biji, 800 biji, 800 buah. 800 biji periuk untuk disumbangkan insya-Allah. Masjid Cahaya Iman, tunggu apa lagi? Tunggu azan dulu insya-Allah.
Jadi masjid Cahaya Iman pun nak kena ambil tindakan juga. Kalau kita katalah satu orang boleh menderma RM10, bayangkan kalau 300 orang dah menderma RM10. Kita anggap ni sumbangan kita ni untuk saudara. Kita tubuhkan satu pasukan untuk pergi ke sana secara sukarelawan. Tambah pula guru sekarang ni tak banyak kerja, cuti kan. Kita boleh hantar pasukan. Saya dipahamkan pagi kemarin kita tak boleh masuk melalui Jeli, kita kena masuk melalui Terengganu. Kalau nak pergi ke Kelantan kena masuk melalui Terengganu, tak boleh masuk melalui ini, tak boleh dah. Kalau nak masuk juga tenggelam 4x4 tu. Ada orang hantar satu apa namanya rakaman video, ada satu apa namanya pick up ni, dia masuk tenggelam dah. Tapi alhamdulillah boleh naik balik. Tuan-tuan. Itu. Jadi kita boleh ke lapangan, bentuk satu pasukan, kita pergi bawa bantuan untuk mereka. Apa yang boleh kita bagi? InsyaAllah. Ini kata-kata sahabat-sahabat kita ni, sahabat-sahabat kita ni banyak rezeki limpah ni, kita hulurlah untuk mereka. Mudah-mudahan insyaAllah dapat kita ringankan bebanan. Saya dipahamkan ada satu NGO di Shah Alam pergi kemarin menyumbang beras hampir 20,000 kampik beras yang dibawa khusus melalui lori daripada Shah Alam ni. Sekampik 5 kilo. Allahu Rabbi. Ya. Tuan-tuan bayang kalau 10 kilo sekampik harga RM25, kalau 10 kampik 250. Ya. Kalau satu orang di Shah Alam menyumbang 250 untuk 10 kampik, kalau ada 1000 orang menyumbang 10 kampik, 10 kilo, berapa dia dapat? Allahu Akbar. Itu yang kedua. Jadi maknanya musibah yang melanda ni adalah merupakan, salah satunya adalah merupakan satu kafarah, penghapus kepada dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman. Yang tiga, bala yang datang ni kita yang undang sebenarnya. Kita yang mengundang bala itu. Kerana kita lah yang penyebab berlakunya kerosakan alam ni. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka ianya adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Kita yang merancang program-program, kita yang membanyakkan agenda-agenda maksiat mungkar, kita yang mengundang kepada berlakunya bala yang didatangkan Allah ni. Tuan-tuan boleh semaklah penjadualan tahunan terhadap program sambutan ambang merdeka. Tuan-tuan boleh semak jadual tu, jadual tahunan. Berjujuk program maksiat. Ditambah pula penaja-penaja ni daripada syarikat-syarikat terkenal ni, daripada bank-bank terkemuka ni, taja ni program-program maksiat untuk ambang tahun baru ni. Kita berdepan dengan ujian Allah. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat kita berdepan dengan ujian musibah ni. Mereka dirunding kesedihan, berada dalam keadaan kelaparan, ketakutan, tekanan. Kita sini berhibur, bergembira, merancang program-program yang boleh merosakkan akhlak dan iman kita. Ada yang sokong pula. Kita yang menjadi sebab Allah Ta'ala datangkan bala ni. Dan bila Allah Ta'ala datangkan bala, dia takkan kena kepada orang yang buat saja. Pada semua orang akan kena. Mungkin yang buat mungkin tak kena, yang kena orang lain yang kena. Mungkin yang kena bandar akan terihur. Contohlah kita kata yang Putrajaya tak kena, misal kata. Contohlah ni. Boleh buat contoh macam tu? Boleh pasal program tu di Putrajaya. Saya minta maaf lah tuan-tuan,
Dulu kita datang kalau beli kenderaan apa kan, kita biasanya kita ambil bank-bank yang mudah ni. Tapi bila nampak banyak sangat penajaan terhadap program maksiat ni, tarik diri tuan-tuan. Tak apa, tarik diri. Mana kita tak mau terlibat sama. Saya secara peribadi saya tarik diri daripada bank-bank yang banyak menaja program-program maksiat ni. Ya. Dan tak perlu saya sebut nama bank tu, tuan-tuan sedia maklum. Punca kita, wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala bagi lagi ruang kat kita bertaubatlah. Sedarlah, hentikanlah. Jangan buat, batalkan program tu. Dan kita ucap tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Perak, Sultan Perak, kerana telah mengarahkan kerajaan negeri Perak untuk membatalkan semua program yang telah diaturcarakan untuk menyambut tahun baru kali ini. Begitu juga Perlis. Selangor saya tak pasti juga, tak ada maklumat. Siapa sini ada kepimpinan sini ada? Selangor ada? Batal tak ada? Tak tahu. Batal juga. Batalkan juga. Selangor batalkan juga. Batalkan semua program yang berbentuk maksiat ni, kerana kita simpati di atas keadaan sahabat kita dan sahibah kita di Pantai Timur sana, insya-Allah. Perlis pun dilanda banjir dah. Buat lagi program maksiat, bertambah lagi. Setakat sekarang 250 orang telah dipindahkan. Setakat sekarang 250 orang lebih telah dipindahkan membabitkan kawasan padang besar, iaitu Berseri Dalam, Berseri, Padang Melangit dan Paya. Ini antara kawasan yang terjejas teruk dengan banjir. Sekarang kita dapat maklumat Kanga pun sudah dinaiki air. Cuma tidak sampai ke tahap kritikal lagi. Saya alhamdulillah kawasan saya tahun ni tak naik air, wallahu alam, tak tahu naik ke tak. Kalau naik kena baliklah kita. Tapi biasanya arau ni dia tinggi sikit, tuan-tuan. Jadi kita berdoalah mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada ujian ini, musibah ini. Cuma saya tak apa nak setuju sikit dengan pendekatan yang dibuat oleh rakan-rakan kita lah. Saya tak, secara peribadi saya tak setuju lah. Memang saya tak setuju. Iaitu apabila sahabat-sahabat kita ada post dalam Facebook, ada tanya dalam WhatsApp, ada mesej pada kita tentang doa yang sepatut kita baca bagi mengurangkan keadaan banjir ni. Jadi disuruh kita baca surah Hud ayat 44. Dan kalau kita semak dalam ayat ni pun, kalau dia edar tu dia tak habis ayat tu. Dan ayat tu bukan cerita tentang doa, ayat tu tentang Allah mengarahkan. Allah ni mengarahkan. Sepatutnya kita baca doa yang Nabi ajak kita. Kalau kita dilanda musibah banjir besar ni, banjir ni, Nabi ajak kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 1013, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 897. Sabda Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami waz-zirabi wa butuni awdiyah wa manabiti syajar. Yang bermaksud, ya Allah turunkanlah hujan ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan ke atas kami. Ya Allah turunkanlah hujan pada dataran tinggi, untuk pergunungan, perbukitan, lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya tanam-tanaman. Itu yang kita minta. Bahkan kalau kita dah nampak awan hitam atau tumpukan awan yang kita logiknya akan hujan, Nabi ajak kita baca Allahumma sayyiban nafi'an. Nabi ajak kita macam tu, supaya awan hitam yang datang, tumpukan awan yang nak datang hujan ni akan memberi manfaat pada kita. Itu yang Nabi ajak kita. Itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi kita, itu yang Nabi ajak kita bila kita dilanda musibah banjir ni. Doa yang Nabi ajak kita.
Ada soalan nak tanya? Tak puas hati ke? Nak marah ke? Nak tambah ke? Ada? Cadangan. Cadangan setiap ayat yang saya baca dimulakan dengan a'udzubillah. Ya. Tak sunnah pun. Tak ada sunnah pun baca ayat dimulakan a'udzubillah, melainkan kita baca ayat Quran. Melainkan kita baca Al-Quran tu dimulakan dengan a'udzubillah. Itu. Jadi kalau kita nak baca ayat tak mula dengan a'udzubillah pun tak apa. Tapi tak apalah kalau bagi cadangan tak apalah. Itu. Bila kita nak memulakan bacaan Al-Quran, kita buka Quran ni, kita nak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan kita terus baca ayat. Itu. Jadi biasanya bila ustaz sebelum mengaji, sebelum kuliah ni, dia dah baca tu a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulakan kuliah, dia dah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu khatib bila dia naik atas mimbar, bila dia ayat pertama dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ayat berikutnya tak perlu isti'azah dah. Itu kaedah dia lah. Itu. Dan kita nak tanya, ada ke nak tanya? Tak buat hati ke? Nak marah? Cadangan ke cerita sah? Ayat 44 surah Hud. Ya, tidak semak Quran. Ayat tu cerita dia tentang firman Allah ke atas langit dan ke atas bumi, supaya bumi ni sedut air banjir tu, supaya langit hentikan hujan itu. Itu firman Allah. Allah perintah kepada langit dan bumi, bukan doa supaya langit dan bumi itu. Kita doa untuk Allah, kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala yang menghentikan hujan itu melalui doa yang telah dibaca tadi. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Macam kita bila ditimpa musibah, biasanya kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana Quran kata bila kamu ditimpa musibah, qalu, hendaklah kamu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tak perlu katalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerana ada orang baca macam tu. Lagi dia nak tanya cadangan. Angkat tu balik. Muslimat dia nak tanya. Tak puas hati ke? Nak marah ke? Cadangan ke? Ada lagi? Tak ada? Dia guna pakai yang kafir. Ustaz tu kata betul dah tu. Ustaz tu kata betul dah. Pelaksanaan hukum jenayah syariah ni hanya diperuntukkan kepada penganut Islam, bukan selain daripada itu. Penganut bukan Islam dia tertakluk kepada hukum negara yang telah sedia ada. Dalam kita baca tadi, kita haram orang bukan Islam jangan pandang hina kepada pelaksanaan hukum hudud ini, kerana hukum itu ada juga di dalam agama mereka. Yang kita duk nampak sekarang ni, orang bukan Islam sudah mula bercakap dalam bentuk penghinaan terhadap hukum hudud ini, sedangkan hukum ini terdapat juga di dalam agama mereka. Jadi kalau mereka hina hukum kerak tangan, mereka hina agama mereka sendiri, kerana ada dalam kitab Bible. Jadi itu bermakna hukum jenayah syariah ni untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam dia tertakluk kepada undang-undang semasa, kecuali jika dia apa nama ni, apa
dia berkehendak supaya dia dihukum dengan hukuman itu boleh, tak ada masalah. Dia yang berkehendak, dia nak dia dihukum dengan hukuman itu setelah diberi pilihan. Misalnya nak hak mana, hukum pokok undang-undang sivil ke, hukum tibai undang-undang syariah ke, dia ambil hak ni kerana hukum sivil teruk sangat, tak apa. Cuma dalil nas yang sahabat kita baca, qul ya ayyuhal kafirun, itu dalil umum, nas umum. Nas yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Allah ni banyak, terlalu banyak. Jadi nas qul ya ayyuhal kafirun itu nas umum, bahawa kita diwajibkan supaya menghormati agama lain sebagaimana diajar oleh agama kita. Jika kita boleh menghormati agama lain, kenapa agama lain tak boleh menghormati agama kita? Jadi kalau kita menghormati agama lain, mereka juga sepatutnya menghormati agama kita. Itu konsep ayat dalam surah Al-Kafirun itu. Jadi nanti itulah. Lagi ada tambah? Saya bagikan tadi sebab Ustaz tadi pada di awal yang tadi mengatakan yang untuk pelaksanaan hukum ni untuk semua, untuk Islam dan untuk bukan Islam. Jadi sekarang ni Ustaz dah berbalik kepada khas orang Islam saja. Yang mana yang satu yang betul sebenarnya? Maksud saya semua tadi pada semua bangsa, bukan semua agama. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, dia Islam, dia wajib terima hukum Allah ni. Dia berbeza dengan sebab ucapan mantan Perdana Menteri ni, dia sebut hukum hudud ni untuk orang Melayu. Hukum hudud bukan untuk orang Melayu. Hukum hudud untuk semua bangsa, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban. Mereka Islam, mereka tertakluk kepada hukuman itu. Itu kaedah dia. Tak kira lah awak Cina ke, awak India ke, awak Muslim, awak terikat dengan undang-undang itu. Dia berbeza kupasan mantan Perdana Menteri, dia kata hukum hudud untuk orang Melayu tak adil, dia kata. Nah, itu tak kena lah. Nah, itulah. Lagi dia nak tanya? Tak ada. Ada tentu nak tanya ni. Bukan senang nak boleh main pula ni. Sebulan pula boleh main pula. Nampak? Tak boleh main langsung bah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah kita dah beritahu tadi tabung pembinaan mizan ada di sana. Dan nanti sahabat kita akan hampas sejadah untuk masa banjir. InsyaAllah terpulanglah pada tuan-tuan nak sumbang kepada masa banjir, letakkan di atas sejadah tu. Kalau nak sumbang kepada tabung pembangunan mizan, boleh masuk ke dalam tabung yang telah kita sediakan insyaAllah. Dan insyaAllah kalau nak masukkan ke dalam akaun, nanti dapatkan risalah tu, di bawah tu tertera nombor telefon saya. Hantar nombor telefon tu pada saya, nanti saya hantar iklan tu pada tuan-tuan. Di situ nanti tertera nombor akaun untuk memudahkan tuan-tuan masukkan ke dalam akaun itu. Cuma minta tolong maklumkan pada saya berapa jumlah yang telah dimasukkan. Jangan bagi tahu saya dah masukkan ke dalam akaun Ustaz untuk membantu masa banjir. Kita tanya dia berapa jumlah, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tak boleh macam tu. Kena bagi tahu berapa jumlah tu. RM10 pun tak apa, bagi tahu. Kerana kita nak rekod jumlah yang kita dapat untuk membantu mangsa banjir ini insyaAllah. Terima kasih pada perhatian tuan-tuan. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi